Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia dan selamat berhujung minggu pada saudara. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Terima kasih saban malam menemani saya untuk melabun. Bakal jenazah good evening. Bakal jenazah cakap orang putih ke ni saudara. Apa khabar Remy Namri, Zamari Elsie, saudara Hasanah, saudara Salah, Zizi Muhammad di Instagram, saudara Aizat Abu Bakar di TikTok, Openg Temu. Itu juga dengan saudara Lin Muhammad, Ismail Johari, Syah Ibrahim, Rosila, Rubiah binti Osman, Ruby, Mustafa Ilyas. Itu juga saudara Makno Azwan, Mazlan Khalid, saudara Madam K, saudara Openg Temu, Fazilah, saudara Muhammad Zizi, saudara Syukur Jamil, saudara Eric Chan, how are you Eric? Bakat Ahmad, saudara Ahmad Map, saudara Wan Azwa, Waalaikumsalam, Aizah Hamid, Rusining Kurungot dari Sarawak, Lin Muhammad, saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Zakaria, Yauman, Awang Yusof, saudara Azidah Abdul Hamid, saudara Lin Muhammad, Azidah Abdul Hamid, Pak Ngah Canai, saudara Rem Narmi dari Kota Tinggi Johor, Syed Satri, Syahid Nur. Apa cerita panah malam ni? InsyaAllah tunggulah saudara. Saudara Muhammad Azhar, Dian Shah dari Kawan Baru, Roslan Abdul Aziz, Puan Halimah Hassan, Mazlan Khalib, begitu juga saudara Pak Bib, Zuraida, Mat Saad di TikTok, saudara Samsu Anwar, saudara Rosmini daripada Pontian, Johor, Robiah binti Osman, Ruby, Fazilah Yub, Puan Hamidah Kamat, didoakan selamat. Saya terima kasih mengucapkan kerana mendoakan saya. Saudara Asaiful Anwar dari mana tak ada saudara Asaiful Anwar, Rosini Kurungut, Waalaikumsalam, Tukiran Kitam, orang Muar Johor. Saya baru lepas tadi, malam tadi saya makan mi rebus Muar, bukan mi rebus Muar saudara, mi rebus sate kajang. Saudara Abu Nem, Asya Liza, Senawi Hashim, Waalaikumsalam, Zulkifli, saudara Asrul Siawan, saudara Robidin, apa khabar Bi? Moga berbahagia. Saudara Mat Saad dari Temeloh hadir, terima kasih. Saudara Abu Muhammad, Waalaikumsalam, Aziz Ali, Muhammad Zulkifli, saudara Fauzi Harun, Osman Abdullah, Anti Eli, juga Abdul Talib dari Sungai Besar, Selangor, Rahim Ain dari Dungun, terima kasih saudara Rahim Ain, Abu Samah, Ramlah Din, Ramlah Abdul Hamid, Airul KDA, saudara Pak Chu, apa khabar Pak Chu? Cikgu Din dari Kuala Lipis, Cikgu Din. Saudara Awi begitu juga Clement Sipang dari Sarawak, saudara Mat Nasri Omar. Saudara, saya tak dapat santuni semua satu persatu, saya mohon maaf. Itu keadaannya saudara, nak sebut satu persatu sampai tengah malam lah. Saudara. Baik, saya harus meneruskan pencerahan kerana hari ini saya juga harus memberitahu apa yang berlaku di negara kita berhubung dengan COVID-19. Hari ini adalah hari Sabtu, malam minggu saudara, tanggal 7 Januari, yang merupakan hari yang ke-1025. Artinya sudah 1025 hari COVID-19 menyerang negara kita. Dan menurut saudara Jamil Idris dan saudara Rio, saya nampak ada penurunan sedikit. Itu kemarin 571, tapi semalam 543 jangkitan. Di mana jumlah kumulatifnya sudah pun mencapai 5,29,337 warga kita dalam tempoh 1025 hari ini yang dijangkiti oleh virus corona, saudara. Dan rupanya semalam ada 4 kematian. Sebab itu, saudara, saya katakan kita harus berhati-hati, jaga kebersihan diri, berusahalah untuk kita memutuskan jaringan COVID-19 ini di kalangan keluarga kita. Macam hari ini, hari Sabtu, hari Minggu, ada majlis, kahwin dan sebagainya. Pastikan bila anda menghadiri jamuan, ramai warga, jadi kita pakai pelitup dan lakukan penjarakan sosial. Begitu juga kalau saudara menaiki kenderaan awam, sama ada bas, teksi, Grab, maupun LRT, MRT, kereta api dan sebagainya, saudara, pastikan memakai pelitup muka. Saudara, ini paling penting. Dan bila kita pulang ke rumah, pastikan juga kita membersihkan diri kita, barulah kita santuni anak-anak ataupun keluarga kita. Itu saja pesan saya, saudara.
Sebab saya lihat terdapat 8 negeri yang masih meningkat. Dan susut di 7 buah negeri. Sementara di Kelantan masih lagi tidak berubah, iaitu 10 jangkitan. Selangor nampaknya ada sedikit penurunan, iaitu 162 jangkitan. Hanya Selangor saja yang jangkitan mengatasi jumlah 100. Lain-lain negeri bertahan di bawah 100. Jadi saudara, terima kasih saudara Jamil Idris. Terima kasih saudara Rio. Semoga saudara memelihara, menjaga kesihatan dan kebersihan diri kita. Ingat saudara, kita jaga kita. Saudara, saudara Nazir Daud, semoga Allah memberi kekuatan kepada kita. Terima kasih. Saudara Raja Comel, Hang Dukman, saudara Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku? Orang Sungai Petani, Linova Bu, Marimah Jabar, Bahari Anissa, Ramlan Lan, Anwar Mansur. Begitu juga Aisyaka, saudara Datuk Mansur. Apa khabar tu? Begitu juga saudara Ramlan Lan, Anwar Mansur, Haji Hamidi. Moga Tuan Haji sihat walafiat. Saudara? Baik. Itulah yang sempat saya nyatakan. Terima kasih pada saudara Jamil. Terima kasih pada saudara Rio. Kerana setiap hari menghantar kiriman kepada saya memberitahu perkembangan COVID-19. Saya mengharapkan sampai waktunya kita memutuskan. Tapi belum ada lagi tanda-tandanya, saudara. Sebab di negara luar, COVID-19 ni masih lagi merebak. Macam di negara China. Saudara, jadi kita pastikanlah negara kita ini terhindar daripada wabak yang begitu menggerunkan. Ingat, saudara. Wabak ini menyerang seketika dulu sampai kita habis ekonomi kita lingkup. Ramai yang mati, saudara. Dan saya mendoakan agar segeralah kita memutuskan jaringan COVID-19. Baik, saudara. COVID-19 juga. Ini bola ni mana ni? Malam ini mana bola nampak jauh sikit. Malam ni bola Thailand lawan Malaysia katanya. Tak tahulah saya, saudara. Mudah-mudahan kita menang, saudara. Dan bagi teman-teman yang mempunyai produk, mau mewawarkan produk anda dalam segmen e-commerce ini, tak panjang mana pun, dalam 3-4 minit saja, saudara boleh berhubung dengan Al-Azhar di talian 01133041 Selain itu, Al-Azhar memasarkan setangi al-bakurnya supaya rumah kita aromanya berbau macam mana kita berada di bumi Mekah. Itu juga beliau memasarkan minyak wangi daripada tanah Arab. Kalau tanya saya jenama apa, saya sedap suka pakai jenama Amir Al-Qud. Saudara Pok Lee, salam dari Belacuk Kelantan Pok Lee ini di TikTok. Minyak wangi Amir Al-Qud ini diperbuat berasaskan daripada pati kayu gaharu, saudara. Andainya anda berhubung Azhar tak dapat, boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 0177114300. Kalau berhubung Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Sedap dimakan, saudara. Sedap. Boleh jadi lauk. Tak perlu makan lauk yang lain. Boleh makan dengan kanji ataupun porridge. Letak atas roti, dah rasa macam kita makan hotdog, saudara. Begitu juga bagi teman-teman di Lembah Kelang. Kalau mau mendapat bekalan buah-buahan segar, cewi, keri, anggur dan sebagainya, buah-buahan tersebut terus dihantar ke rumah anda. Dan harganya murah. Boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Dan akhirnya, ini makanan kegemaran saya memang sedap, saudara. Saya memang berkempen, suka makan ni, saudara. Iaitu popiah sira Lady Maria. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 09-435-1203. Harganya mampu beli, mampu rasa dan sedap, saudara. Pedas, rangup dan manis. Itu saja, saudara. Segmen e-commerce kita. Kita masuk sekarang ni dalam segmen naluri kehidupan. Sekali lagi saya nak katakan, saya bukan ustaz, saudara. Saya tidak ada tauliah untuk membicarakan soal agama dan sebagainya. Tapi apa yang saya lontarkan adalah berdasarkan pada tulisan teman-teman yang saban hari menghantar pada saya mutiara hadis, tentang perkongsian hadis sebagainya. Saya baca dan saya tatap, saya lihat ada amat sesuai untuk perkongsian kita, saudara. Kerana daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara manusia ada orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan. Dan sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu keburukan tetapi menutup pintu kebaikan. Jadi beruntunglah orang yang Allah jadikan dirinya sebagai pembuka pintu kebaikan melalui tangannya, bicaranya, dan celakalah
orang yang menjadi pembuka pintu keburukan melalui tangannya, perbuatannya dan kata-katanya. Jadi sebenarnya Allah menciptakan manusia ini dengan kepelbagai ragam saudara. Ada di antara manusia menjadi pembuka pintu kebaikan, orang baik. Dan ada pula menutup pintu keburukan. Dia buat baik, tak ada lah yang buruk saudara. Namun terdapat di antara manusia menjadi pembuka pintu keburukan dan menutup pintu kebaikan. Oleh itu, kita harus bersyukur dan beruntunglah orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu kebaikan melalui tangannya. Kita berdoalah saudara, supaya kita dapat menjadi tergulung dalam gulungan orang yang sentiasa membuka pintu kebaikan. Kerana orang yang ingin dirinya menjadi pembuka pintu kebaikan serta menutup pintu keburukan, hendaklah melakukan hal-hal yang berikut. Itu mengikhlaskan segala perbuatan dan perkataannya hanya untuk beribadah kepada Allah dan menjadikan ia sebagai sumber kebaikan serta kemuliaan dirinya. Kemudian lagi pula dia dah. Kedua, dia berdoa kepada Allah agar diberi taufik dan hidayah menjadi seorang pembuka pintu kebaikan, kerana doa adalah kunci segala kebaikan saudara. Sungguhnya dalam menuntut ilmu, kerana ilmu mendorong seseorang kepada kebaikan dan kemuliaan, maka perlulah bersungguh-sungguh. Samping itu, sentiasa beribadah kepada Allah. Khususnya, jangan lupa saudara, solat 5 waktu. Kerana solat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bersikap dengan akhlak yang mulia dan lemah lembut, serta jauh dari akhlak yang buruk. Kita harus bersahabat dengan orang yang soleh dan sering bersama mereka untuk saling menasihati orang lain, baik yang dikenali atau tidak, agar kebaikan bersama kita dan dijauhi maksiat. Dan kita sentiasa harus ingat bahawa saudara, pembalasan agar kita sentiasa berbuat amal baik. Buat baik dapat baik, buat buruk pasti dapat keburukan. Jadi oleh itu saudara, berusahalah sentiasa untuk mendapat hidayah, dapat melakukan perkara-perkara yang baik. Itu saja malam ni saudara. Dan saya ingin menyantuni bicara mutiara kata sahabat kita. Lama dia tak hantar kiriman pada saya. Itu Cikgu Hibil. Apa khabar Cikgu Hibil? Yang masih lagi dalam persaraan. Beliau telah pun bersara daripada seorang guru. Jadi kata Cikgu Hibil, biar kita gagal hari ini, biar kita tersungkur hari ini, kita belajar dari kesilapan dan kita bangkit untuk menempuhi segala-galanya. Itulah kata-kata mutiara Cikgu Ibil. Terima kasih Cikgu Ibil. Semoga selalu sehat dan berbahagia bersama keluarga. Saya bulan lalu beliau mendapat menantu, tapi tak dapatlah saya menyertai majlis walimatul urusnya. Bagaimanapun sama-samalah kita mendoakan agar mempelai sentiasa bahagia kekal hingga ke jannah. Samping itu, pada Cikgu Ibil, saya ucapkan tahniah serta mendapat ahli keluarga baru, saudara. Baik. Saya harus mengingatkan pimpinan negara, jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh muflis kalau wang negara dibelanjakan tanpa had. Saudara, jadi dan hari ini, ni yang paling penting ni, kita punya countdown-nya hari ini sudah masuk hari yang ke-34. Kita sudah pun berada di hari yang ke-34, wujudnya kerajaan perpaduan yang berjanji dan berusaha untuk menangani derita rakyat. Kita tunggu sampai 100 hari, kita nak melihat apa yang dilakukan. Tapi saya lihat bahawa sudah ada sinarnya, banyak yang telah pun dilakukan. Dan bicara kita malam ini, saya akan bercakap tentang apa yang berlaku di negeri bawah bayu apabila kita melihat Sabah terus bergolak. Saya dah meramalkan sebulan 2 bulan lalu, tapi orang tak pandang enteng. Tak apalah. Sebelum saya menyantuni permasalahan tersebut, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil, teruslah berkarya, dan Pak Nazil tidak henti menghantar kiriman kepada saya untuk perkongsian kita bersama. Kata Pak Nazil, selepas makan mencuci kain, terkena kuah, kain berharga. Berkempen menyalahkan pihak lain, hilang maruah di mata warga. Kalau kita melakukan kempen dalam musim pilihan raya atau untuk mendapat satu jawatan, kita berkempen dengan menyalahkan orang lain, maka artinya saudara, maruah kita hilang di mata warga saudara. Selalu saya katakan, satu jari menunding pada kita orang, 3 jari menunding pada kita. Hati-hati saudara. Tambah Pak Nazir lagi,
Petik kelisa di kebun Cik Meh bersama Kak Senah di pagi hari. Soal bahasa dipandang remeh, mengundang punah bahasa sendiri. Semasa kita tahu Pak Nazil adalah mantan guru dan tentulah beliau berjuang dalam soal bahasa ini. Jadi beliau merasakan kalau soal bahasa ini dipandang remeh, maka ia akan mengundang kepunahan. Punahlah bahasa diri sendiri. Terima kasih Pak Nazil. Kita mengharapkan Pak Nazil terus sihat walafiat dan berkarya agar kita dapat berkongsi karya-karya Pak Nazil. Saya difahamkan Pak Nazil sekarang ini sedang menyiapkan buku, menerbitkan buku pantunnya. Katanya sudah sampai 1,300 koleksi pantun Pak Nazil. Kita mendoakan agar kejayaan dicapai oleh Pak Nazil. Baik, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan, saya mesti memperingatkan anda. Ini perlu saya lakukan saban hari. Anda nak marah pun marahlah. Mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube, maka semua itu adalah tanggungjawab anda kerana saya tidak bertanggungjawab. Banyak suntingan yang mereka lakukan dimasuk dalam YouTube lari daripada maksud. Saya kata mungkin, tapi mereka kata dah seolah saya tuduh. Macam apa yang berlaku sekarang ni heboh lah. Saya kata apakah persoalannya? Tapi mereka sudah menjatuhkan hukuman. Itu masalahnya, saudara. Jadi kepada mereka yang menyunting semula live saya ini, anda harus bertanggungjawab. Kerana saya tak mampu untuk menatap ataupun untuk memantau setiap suntingan anda maupun tulisan-tulisan yang anda lakukan. Ingat saudara, ini pencerahan politik. Tak lebih daripada itu, hanya sekadar untuk memberi informasi. Kalaupun ada saya punya komen-komen, kita mesti berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau tak setuju, jangan marah. Cakap saya tak setuju, habis cerita. Kalau bersetuju, katakanlah setuju. Kita pun alhamdulillah. Ini nak berpanjang-panjang isu tu. Apa saya? Saya hanya sekadar melontarkan pandangan, cakap-cakap teman-teman dan sebagainya. Baik, saudara. Hari ini, hari yang ke-34. Sebagaimana saya katakan, Kerajaan Perpaduan menangani derita rakyat. Kita dapati hari ini, saya dapat dapatan bahawa Menteri Ekonomi telah pun bersuara. Beliau sebagai ahli Parlimen Pandan, iaitu Saudara Rafizi Ramli, beliau memberi kata dua kepada syarikat Mass Rapid Transit Corporation supaya jangan dirobohkan rumah penduduk. Kerana beliau bimbang penduduk di kawasan Pandan yang terlibat dalam pembinaan MRT 3. Sebagai menteri, beliau punya kuasa, mempunyai merit ataupun dekri. Jadi dia mengingatkan kepada ini isu tentang cadangan untuk jajaran asal MRT 3 yang melibatkan sebagian besar kawasan Pandan, termasuk dua kawasan kediaman, iaitu di Taman Kencana dan Taman Bakti di dalam Pandan, kawasan Pandan di Selangor, saudara. Karenanya ia akan menjejaskan ribuan orang dan ia bukan hanya mengenai pembinaan MRT, ia adalah tentang kediaman yang perlu dirobohkan. Itu masalahnya katanya. Jadi dalam keadaan begini, beliau berharap akan bertemu dan menghantar surat resmi kepada Menteri Pengangkutan Loke Siu Fook. Anthony Loke berhubung dengan permohonannya supaya dibatalkan jajaran itu memasuki kawasan perumahan ataupun merobohkan rumah penduduk. Kita harap bahawa adalah ramai lagi pemimpin-pemimpin rakyat, pemimpin-pemimpin wakil-wakil rakyat, ahli parlimen, menteri-menteri yang peka dengan kehidupan rakyatnya. Terima kasih Saudara Rafizi. Anda sudah memperlihatkan tanda-tanda bahawa anda mahu menangani derita rakyat. Cuma saya dapat kiriman berhubung dengan kedudukan anak-anak kita di sekolah. Benar, kerajaan telah pun memberi bantuan sejumlah RM150 pada setiap orang pelajar. Sama ada darjah 1 sampailah ke sekolah menengah, saudara. Jumlahnya RM150 seorang. Itu sebagai bantuan asas, bantuan awal untuk persiapan mereka ke sekolah. Cuma saya difahamkan bahawa harga makanan di kantin sekolah dikatakan sudah pun meningkat sehingga 50% pada sesi pembukaan sekolah yang bermula Selasa lalu. Jadi susulan peningkatan harga bahan mentah di pasaran. Demikian menurut Persatuan Pengusaha Kantin Sekolah. Yang ini saya harap agar menteri yang terlibat segera tangani. Takkanlah dulu nasi lemak harga RM50 naik RM1. Kemudian RM1 naik RM1.50. Kalau 50% lagi RM1 naiklah lagi RM1.50. Kalau RM1.50 naik RM2 lebih. Kesian anak-anak kita ke sekolah.
Menurut Presidennya, Saudara Khairuddin Hamzah, peningkatan harga itu bagi menampung kos operasi yang semakin meningkat. Carilah upaya, saudara. Saya ingat kalau boleh antara caranya, bahawa operator atau mereka yang menjalankan perkhidmatan kantin sekolah ini tak payah dikenakan sewa lah. Kalau sekolah itu tidak mengutip sewa pun, antara cara kita mengurangkan harga, asalkan jangan harga itu melebihi daripada kemampuan anak-anak. Kesian saudara. Saya pernah pun mengalami suasana waktu dulu kecil-kecil dulu, tambang kadang-kadang bekalan maupun wang poket. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Dulu 5 sen saja saya beli bihun ataupun nasi lemak. Kalau tak ada duit, saudara, kita tengok sajalah kawan-kawan makan. Apakah kita mampu melihat anak-anak hanya sekadar memerhati teman-teman mereka makan bagi orang yang berkemampuan. Janganlah dinaikkan harga ini. Saya amat mengharapkan agar Kementerian Pendidikan mencari upaya. Dan saya kata cara yang paling efektifnya, operator yang menjalankan perniagaan di kantin sekolah tak perlulah dikenakan sewaan. Itu mudah. Pada saya lah, saudara. Mungkin persatuan guru-guru dan ibu bapa mesti mereka ada alasan. Bagi saya bukan untuk menambah kewangan persatuan, bukan sekolah ni milik kerajaan. Jadi tak ada keperluan pula kerajaan nak mendapatkan pendapatan daripada kantin sekolah. Saya dikabarkan bahawa sewa untuk kantin sekolah pun tinggi. Jadi saya haraplah agar Menteri Pendidikan dapat melihat isu ini secara telus dan penuh dengan keperhatian. Saudara Muhammad Nazri setuju kalau sewa direndahkan. Beliau dulu sebagai guru besar pernah ambil petenda yang terendah. Ya, Saudara Muhammad Nazri, begitu keadaannya. Saya menyarankan kalau boleh, untuk saat ini kantin ditiadakanlah dia sewa dulu. Sementara dalam keadaan susah ni. Jangan kerana kenaikan sewa, kerana dikenakan sewa, akhirnya anak-anak sekolah. Jadi asalkan mereka boleh menjual makanan pada anak-anak kita di sekolah dengan harga semurah mungkin. Kesian mereka, saudara. Anak-anak mana dia tahu. Minta bini buang saku daripada ibu bapa. Dan ibu bapa pula mengeluh keadaan ekonomi kita belum lagi dalam keadaan yang mantap. Ya, saudara, kalau benar kerajaan mahu menangani derita rakyat, ini adalah isu yang perlu ditangani. Saya harapkan agar Kementerian Pendidikan memerhatikan persoalan masalah ini, saudara. Baik. Selain daripada itu, saya agak terkejut dan terperanjat kerana sekarang ini berlaku di Pulau Pinang, di Sungai Bakap, saudara. Ini di saat-saat, dulu minggu lalu saya dah bercakap, isu bagaimana harga makanan, harga ayam, harga telur tak disantuni, tiba-tiba persoalan harga bekalan babi dibawa ke Kabinet. Dan semalam saya mendapat laporan bahawa penyakit demam babi Afrika ataupun African Swine Fever, ASF, sudah bermula dikesan menjangkiti babi-babi kizir di sebuah ladang di Sungai Bakap di seberang Perai Selatan. Jadi menurut Ketua Menteri Chow Kun Yeow, katanya Jabatan Perkhidmatan Veterinaria Pulau Pinang sedang melaksanakan langkah-langkah pencegahan di ladang tersebut, termasuklah menghentikan operasi kenderaan pengangkutan khinzir itu melintasi negeri. Jadi saya rasa kalau boleh hapus sajalah. Dulu pernah berlaku masalah ini di Melaka, tak silap saya. Jadi kesannya, saudara, kadang-kadang dia menjangkit pada manusia. Jadi menurut Kun Yeow, dia berharap bahawa langkah-langkah yang lebih ketat perlu dilakukan. Jabatan Veterinaria ini Kementerian Abang Mat Sabu terus mesti tuntas menangani permasalahan ini kerana ia boleh mengakibatkan jangkitan pada manusia. Dan tentulah negara kita pula nanti ada jangkitan yang bukan-bukan wabak ASF ini, saudara. Baik, ini cerita habis dah, saudara. Cerita tentang anak-anak sekolah, wabak, saudara. Banjir tidak ada laporan. Cuaca nampak gayanya, walaupun mendung, tidak ada hujan. Tapi berhati-hati jugalah, saudara. Kalau hujan lebat, nanti kita sentiasa berhati-hati. Tiada laporan daripada Meteorological Department. Baik, saudara. Cuma sekarang ni kita masuk segmen politics. Saya ingin menyantuni kenyataan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau mengatakan dan beliau percaya sebarang cubaan yang mahu menjatuhkan kerajaan yang diketahui beliau
dilakukan oleh pihak-pihak yang takut salah laku mereka terdedah. Retinya yang Mohd Perdana Menteri sedar. Saya dah bercakap pada saudara bahawa keadaan sekarang ni tentulah mereka marah. Orang yang marah pada Perdana Menteri sekarang ini adalah mereka yang terlibat, terjebak dalam budaya mengkayakan diri mereka dan menyeksa kehidupan rakyat. Sebab itu sekarang ni saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim akan diserang habis-habisan. Malahan pimpinannya akan cuba dijatuhkan. Mereka akan menyelamatkan. Saudara Amran, terdengar berita terkini kerajaan pusat akan bertukar. Saya tak nampak begitu, saudara. Itu cakap-cakap. Batuk saya dengar kerajaan bertukar. Itu hanya sekadar cakap-cakap. Memang kita sedar. Sebab hari ini kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang didokongi oleh Datuk Seri Zahid Hamidi daripada UMNO, didokongi oleh Datuk Fazilah Yusof serta barisan kabinet yang lain, mereka sedang berusaha untuk merealisasikan satu jajaran baru dalam politik. Iaitu pertama sekali menangani derita rakyat. Yang kedua, mahu menghapuskan elemen KKN, korupsi, kronisme, nepotisme. Budaya ini amat dibenci oleh mereka yang terlibat. Malahan sejak penangkapan semalam kemarin, bukan penangkapan lah, penahanan. Ayat yang betulnya penahanan. Seorang ketua eksekutif sebuah syarikat. Ini sudah menjadikan mimpi ngeri kepada mereka-mereka yang terlibat. Saya dapat juga kiriman, bukan tak ada kiriman daripada kawan-kawan mengatakan begitu begini. Cuma saya kata saya tak boleh baca benda ni. Kerana ini yang menyangkut soal siasatan yang dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Macam mana isu pengakuannya boleh keluar. Tidak mungkin isu itu boleh diketahui oleh umum. Kerana yang ditahan itu masih lagi dalam siasatan. Jadi kadang-kadang apakah mereka mau melakukan provokasi terhadap saya? Saya tak akan melayan benda begitu saya. Dan menurut Perdana Menteri lagi, saya tidak akan dianggap berjaya kalau menggunakan kuasa untuk menekan musuh. Sebab ada orang mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim seolah-olah mau menekan musuh-musuh politiknya. Sebab itu saya dengar kenyataannya dalam Esok Awani, dalam bicara RTM, dia mengatakan dia tidak akan bertoleransi dengan siapa saja yang merobek khazanah rakyat. Saya bersetuju dan menyokong penuh. Inilah yang kita harapkan. Sebab saya dah kata, boleh katakan berbulan-bulan dan bertahun, negara kita ini negara yang makmur. Kita mempunyai hasil bumi yang terlalu hebat. Kita ada minyak sawit, kita ada getah, kita ada biji timah, kita ada emas. Malahan kita juga mempunyai hasil minyak dan gas. Tetapi dengan pendapatan begitu banyak, penghasilan berbilion-bilion tidak dapat dinikmati oleh rakyat. 32 juta rakyat. Kalau katalah semua dicampur sekali 1 triliun, apakah rakyat tak boleh dapat 1 juta setahun? Boleh sebenarnya. Kalau pimpinan itu prihatin. Tapi apa yang kita lihat selama lebih. Ya, saya bersetuju dengan tuduhan-tuduhan lebih 20 tahun. Lebih 20 tahun, 30 tahun, saudara. Orang yang atas tu kaya raya. Tapi rakyat terus papa kedana. Kita dicampak dalam lembah penderitaan. Sedangkan pemimpin kaya raya sebab mereka mengamalkan budaya korupsi. Sebab itulah saya bersetuju dan menyokong sepenuh-penuhnya tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma kadang-kadang rasa risau lah. Kerana beliau tentulah berhadapan dengan orang yang membencinya akan berusaha untuk menghapuskan usaha ini. Penghapusan sama ada negara kita ni aman, saudara. Beliau dikawal ketat oleh pengawal keselamatan. Tetapi mereka akan melakukan untuk meroboh kestabilan politik. Sebab itu sekali-kali saya katakan, seandainya ada ruang-ruang yang boleh merobek kejayaan ataupun kesepaduan ataupun kestabilan kerajaan perpaduan ini akan dilakukan oleh mereka. Ini keadaannya dan mereka melihat sekarang ini musim-musim UMNO nak bersidang ni, inilah masa terbaik. Sebab kalau UMNO itu dirobek ataupun UMNO itu rebah, maka mudah jalannya untuk mereka sama ada memberi kata dua pada Datuk Anwar Ibrahim, you jangan teruskan niat you untuk membongkar segala kebejatan yang mereka lakukan, ataupun mereka minta supaya Datuk Anwar Ibrahim pula bunuh. Ini keadaan, saudara.
Saya mengharapkan agar warga kita faham usaha murni yang sedang dilakukan oleh kerajaan pimpinan Datuk Anwar Ibrahim bukan kerja main-main, saudara. Sebab itu dia kata dia tidak akan berjaya kalau menggunakan kuasa untuk menekan musuhnya. Jadi beliau memahami apa arti kezaliman. Kerana beliau mengalami pengalaman yang panjang bagaimana dirinya dizalimi. Begitu juga Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau juga memahami kalau adanya tuduhan-tuduhan hanya berdasarkan kerana kebejatan politik ataupun nak membalas dendam, tentulah penganiayaan berlaku. Jadi kita mahukan supaya keadilan itu ditegakkan dan mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan kuasa dan sebagainya perlu diambil tindakan. Sekejap lagi saya nak ulas balik, tapi sekarang ni saya nak bercakap tentang politik Sabah terus bergolak. Ini keadaan pula sekarang. Di saat-saat pimpinan negara di anjung kuasa Putrajaya mahu menangani isu korupsi ini, mahu membawa ke muka pengadilan mereka yang melakukan kebejatan ini. Sekarang ni tiba-tiba ahli Dewan Undangan Negeri di Sabah sudah bergolak apabila diberitakan terdapat ahli Dewan Undangan Negeri itu Adun daripada Barisan Nasional telah pun menyatakan penarikan sokongan mereka kepada Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Noh. Semalam masih lagi dalam keadaan in the limbo, tapi hari ini jelas. Menurut pengurusi Barisan Nasional Sabah, Datuk Seri Mokhtar Radin, beliau mengumumkan perkara itu selepas mengadakan mesyuarat bersama ahli Dewan Undangan Negeri dan pimpinan UMNO Sabah malam tadi. Keputusan itu dibuat susulan tindakan katanya. Tindakan Datuk Seri Haji G. Alasannya melanggar perjanjian persefahaman dengan Barisan Nasional. Dulu waktu pilihan raya negeri Sabah dulu, UMNO Barisan Nasional mendapat 14 kursi. PBM Parti Peribumi Bersatu di bawah pimpinan Datuk Haji G mendapat 13 kursi. Tapi kerana saat itu kita masih lagi menyantuni dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Jangan lupa saudara. Jadi pimpinan Sabah mengambil pendekatan, tak apalah. Biarlah mereka jadi ketua menteri. Tapi ada perjanjiannya. Tapi menurut Datuk Mokhtar, perjanjian itu sudah pun dilanggar dan diketepikan. Jadi sebab itulah maka Barisan Nasional Sabah menarik sokongan terhadap kerajaan pimpinan Datuk Aziz G. Bila saja pimpinan UMNO Barisan Nasional menarik sokongan, maka sudah pasti kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Aziz G akan tumbang. Saya difahamkan petang tadi, Datuk Aziz telah pun menghadap Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah. Tapi masih belum ada pengumuman resmi. Saya menyangkakan tentulah beliau mahu agar kalau begini keadaannya mengadakan pilihan raya negeri sekali lagi. Bagi saya tak setuju. Berapa kali nak buat pilihan raya lagi? Cukup-cukuplah. Tempohnya baru 2 tahun saja, 2020 saya. Baru 2 tahun saja, pertengahan tahun 2020. Cuma saya melihat tiap-tiap kali datangnya amaran ataupun merebaknya COVID-19, tiba-tiba politik Sabah pun dalam keadaan yang begitu, menggila. Dulu, waktu kita menghadapi suasana COVID-19, maka kita terpaksa mengadakan pilihan raya, ramai warga daripada Semenanjung pergi ke Sabah untuk membantu dan untuk parti-parti sokongan mereka. Balik-balik bawa penyakit, maka merebaklah COVID-19 seluruh negara dan akhirnya rakyat juga menderita. Sebab itu saya tak bersetuju. Dan saya menjangkakan kalau dalam keadaan sekarang ini tak semestinya pilihan raya itu sebagai satu keputusan. Sebab kalau nak diikutkan dari segi angka jumlah kursi bahawa kalau UMNO Barisan Nasional bersama dengan Parti Warisan pimpinan Datuk Syafiee Apdal, Warisan ada 19 kursi, UMNO Barisan ada 14, 19-14 ada 33. Kemudian ada sokongan parti-parti yang lain, iaitu daripada Pakatan Harapan. Selesai masalah. Sebab minimanya mesti ada 40 kursi. Kalau gabungan antara UMNO, Pakatan Harapan, Warisan, ada gabungan mereka bersetuju dan mendapat jumlah bilangannya 40 kursi, maka tak perlu pilihan raya. Boleh ditubuhkan kerajaan. Itu simple majority. Tapi saya yakin kalau dalam keadaan sekarang ni,
mungkin IGG dengan 13 campur dengan 4 atau 5 dan 5 orang lagi tu. Katanya bahawa 5 orang adun daripada UMNO pula yang tak mau bersetuju, maka dalam keadaan begitu dia ada lebih kurang 20 daripada 71. Jadi saya rasa tidak ada keperluan untuk diadakan pilihan raya. Bagaimanapun saya difahamkan bahawa 5 orang ahli Dewan Undangan Negeri daripada UMNO yang tidak menyokong keputusan untuk menarik sokongan terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Haji bakal berdepan dengan tindakan disiplin. Demikian menurut Ketua UMNO Sabah, Datuk Seri Bong Mokhtar. Jangan lupa saudara, UMNO Sabah mempunyai kuasa otonomi. UMNO Semenanjung tak boleh campur sebarang keputusan yang mereka lakukan. Kita hanya sekadar boleh memberi pandangan saja, saudara. Betul, mereka adalah UMNO, tapi UMNO Sabah mempunyai kuasa otonomi. Terpulanglah pada pimpinan Sabah yang diketuai oleh Datuk Bong Mokhtar. Datuk Bong Mokhtar Radin, dia kata tindakan disiplin akan diambil kepada 5 mereka yang membuat tindakan bertentangan dengan keputusan parti. Kita akan mengambil apa jua langkah dan tindakan tegas, termasuklah tindakan disiplin kepada adun UMNO yang khianat serta tidak menyokong keputusan parti. 5 adun itu saudara adalah mana tadi? Itu mereka tidak bersama-sama dengan Datuk Bong Mokhtar, iaitu Syalmi Yahya, adun Tanjung Keramat, Jasnih Daya, adun Pantai Dalit, James Ratib, adun Sugut, Yusuf Yaakob, adun Sindumin, dan Muhammad Arsyad Bistari, adun Tempusuk. Kerana ini mereka boleh jadi disingkirkan ataupun dipecat sebagai ahli parti. Bagaimanapun kita tak mau campur, itu urusan Bong Mokhtar yang menangani permasalahan UMNO di Sabah. UMNO Kuala Lumpur hanya sekadar memerhati, dan jika mau diberi pandangan, guidance, tentulah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi akan cuba memberi nasihat. Tapi tak semestinya dipatuhi kerana UMNO Sabah mempunyai kuasa otonomi. Kalau Bong Mokhtar kata pecat-pecatlah, nak buat macam mana? Itu keadaan saudara. Dan sebentar tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun berhubung dengan Ketua Menteri Sabah, iaitu Datuk Seri Haji G. Nur, untuk mengetahui perkembangan selanjutnya. Apa perbincangan kita tak tahu. Jadi setelah itu Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi juga telah berbual dengan pengurusi Barisan Nasional Sabah, Datuk Seri Bong Mokhtar Radin, berhubung perkara yang sama. Jadi Kuala Lumpur hanya boleh telefon mengetahui saja. Keadaan politik di Sabah, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, memang tenang, masih tenang lagi. Dan menurut Datuk Seri Anwar, saya sudah bercakap dengan Datuk Haji G dan Datuk Seri Ahmad Zahid, juga telah bercakap dengan Datuk Bong Mokhtar, di mana keadaan terkawal untuk seketika. InsyaAllah katanya, kita dapat pastikan keadaan dan urusan kerajaan negeri itu tidak terjejas. Kerana keutamaan kerajaan hari ini, kerajaan persekutuan hari ini adalah untuk menjana pertumbuhan ekonomi dan menjaga kepentingan rakyat. Itu menurut Perdana Menteri. Jadi dalam perkembangan yang sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata bahawa beliau akan memberi tumpuan khusus kepada Sabah ini sekembalinya dari mengadakan lautan resmi ke Jakarta. Artinya mungkin besok kot Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berangkat ke Jakarta melakukan lautan resmi. Memang saudara sebagai ketua negara yang baru, beliau harus bertemu dengan rakan sejawatannya. Memanglah kita selalunya sama ada kita pergi ke Singapura ataupun Indonesia. Dua negara ini, dan ketiganya Brunei. Ini negara jiran yang terdekat. Kemudian baru kita pergi ke Thailand dan di rantau ASEAN ini saudara. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berada di Jakarta, tak silap saya rasanya besok. Beliau akan berangkat ke Jakarta, mengadakan pertemuan, perbincangan dengan rakan sejawatnya Pak Jokowi. Masalah Sabah ini akan ditangani secara tuntas olehnya sekembalinya daripada Sabah. Bagaimanapun, kalau kita melihat gambaran wajah yang saya tengok tadi dalam video Datuk Haji G keluar daripada kediaman resmi Tuan Yang Utama yang Ketua Negeri Sabah, dia senyum saja, tapi senyum ada makna. Sama ada mungkin bersetuju ataupun lambaian terakhir daripada seorang Ketua Menteri. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi kedudukan yang saya lihat sekarang ni memanglah apabila sokongan
telah ditarik oleh UMNO, Barisan Nasional, maka tiada harapan untuk Datuk Seri Ajiji meneruskan keriernya sebagai Ketua Menteri Sabah, saudara. Ini yang harus kita lihat, bahawa politik di Sabah itu sentiasa bergolak. Saya dah bagi tahu, ingat 2 bulan ke, sebulan 2 bulan lalu. Saya kata hati-hati bahawa Sabah akan ada pergolakan politik. Dan ternyata sejak 2-3 hari ini, maka berlakulah ketempangan politik di Sabah. Dari Sabah, dan juga semalam, kita pergi menyeberang ke negeri Melaka. Kebetulan semalam saya bertemu dengan, kemarin saudara, saya bertemu dengan Datuk Rauf. Saya terus terang, saya tanya dengan beliau. Kita, Datuk, sejauh mana adanya sengketa antara you dengan Ketua Menteri Melaka, Datuk Sulaiman Ali. Jadi dia mengatakan, dia kata, tak ada masalah. Dia sentiasa, walaupun beliau sebagai ketua atau pengurusi perhubungan UMNO Melaka. Dan mungkin kerana keadaan sekarang ni banyak orang tak faham. UMNO bahagian Masjid Tanah itu dipimpin oleh Datuk Rauf sebagai ketua bahagian. Datuk Sulaiman Ali hanya sebagai setiausaha bahagian. Memanglah dari segi hierarki kepartian, Datuk Sulaiman duduk di bawah Datuk Rauf. Tetapi dari segi kerajaan, UMNO pusat telah pun merestui dan ketua jawatan ketua menteri itu telah disandang oleh Datuk Sulaiman Ali sejak kita mengadakan pilihan raya umum yang baru lalu. Jadi kata Datuk Rauf, dia kata, saya cakap terus terang lah. Apa lagi saya nak bagi tahu? Sebab cakap-cakap politik memanglah mereka berusaha untuk merenggangkan saya, dia kata. Tapi terus terang saya katanya, hanya ajal dan maut saja yang boleh memisahkan kami berdua. Saya kata hebat ni cakap orang politik Melaka ni. Artinya tidak ada perbalahan. Saya pernah bercakap dengan beliau, saya pernah pergi ke Melaka dalam 3-4 bulan dulu. Saya bertanya dengan Datuk Rauf, dia kata dia memang dia balik daripada Timur Tengah, bawa pelaburan sekitar 5 bilion untuk memajukan ekonomi Melaka. Dan dia serahkan pada Ketua Menteri. Saya hanya menjalankan tugas sebagai Exco. Tugas saya adalah untuk membantu beliau mentadbir negeri Melaka ini. Sebab rakyat begitu terkesan, kesan daripada PKP dan sebagainya. Untuk apa kita nak mewujudkan masalah politik di negeri saya, di negeri Melaka khususnya, yang akhirnya menjebak rakyat dalam kehidupan yang tak menentu. Dengan kestabilan politik di Melaka, tentulah rakyat dapat merasa lega dan hidup makmur. Waktu yang sama juga saya dapat kiriman daripada saudara Datuk Sulaiman. Beliau merupakan adun kawasan Lendu. Saudara, Datuk Sulaiman sebagai adun Lendu menafikan dakwaan kononnya beliau bermasalah dengan Datuk Rauf. Ya, saudara. Yang katanya senario itu menyebabkan polemik politik Melaka hangat. Jadi kata Datuk Sulaiman, buat apa nak timbulkan masalah sedangkan saya dengan Datuk Rauf tak ada masalah. Dia dalam rakaman klip video saya nampak lah bagaimana mereka mesra makan semeja. Cuma kadang-kadang orang politik ni dia perhati macam-macam. Orang berdamai pun orang kata tak ikhlas, orang duduk semeja pun macam-macam. Jadi terpulanglah. Cuma menurut Datuk Rauf, beliau tidak mahu agar kebejatan politik di Melaka ini dijadikan isu. Begitu juga dengan Datuk Sulaiman. Beliau mintalah pada dia, kata dia kenal pasti. Dia kenal siapa yang mencetuskan suasana tersebut. Tapi dia kata dia tak mahu mengambil tindakan. Cuma dia kata menasihat, janganlah sampai kerajaan negeri mengambil tindakan yang akhirnya rugi semua pihak. Itu kata Datuk Rauf. Begitu juga pada Datuk Sulaiman, beliau juga kenal orang yang mahu mewujudkan permasalahan supaya kestabilan politik di Melaka itu dikucar-kacirkan. Jadi inilah keadaannya saudara. Saya melihat bahawa kalau Melaka tenang, politik Sabah dapat ditenteramkan, dia tak nampak masalah. Tapi mereka mesti lagi akan mewujudkan macam-macam perlakuan untuk melihat UMNO bermasalah. Sebagaimana saya katakan tadi, saudara, orang yang nak melihat UMNO bermasalah adalah orang-orang yang ada penyakit. Saudara, sebab kesan daripada tahanan 5 hari ke atas ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat oleh SPRM kerana disyaki menjadi orang tengah kepada projek rundingan terus
era Perikatan Nasional. Saya dah cakap semalam. Hari ini perlu saya jelaskan lagi, saudara, bahawa rupanya dapatan kita, pegawai ketua eksekutif itu ada mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga orang besar era Perikatan Nasional. Saya tak boleh nak sebut nama, saudara. Benda ini kalau kita sebut nama, saya bukanlah macam Datuk Lokman Adam. Dia main redah begitu aja. Saya, peguam saya kata, jangan sebut nama. Tapi beritahu bahawa orang besar, rakyat pun faham lah sekarang, saudara. Tak perlu kita menuduh. Kalau kita tuduh, benda ini subjek bawa ke mahkamah nanti. Jadi keadaannya bahawa beberapa orang lagi akan dibawa ke muka pengadilan. Beberapa orang lagi akan disiasat. Kerana mereka dipercaya menjadi dalang ataupun orang tengah perhubungan antara beberapa syarikat yang mahu memperoleh projek bernilai lebih antara 50 ke 500 juta. Banyak, saudara. Bukan sikit. Jumlah keseluruhannya, SPRM dilaporkan akan membuat fokus kepada baki 10% projek yang sedang berjalan yang membabitkan perkembangan projek antara 10 hingga 20%. Jadi keadaan-keadaan begini, menurut sumber SPRM, fokus mereka adalah tentang 92.5 bilion. Bukan sikit, saudara. Dan saya dikabarkan nama-nama telah pun disebut. Walaupun saya dapat dapatan, saya tak boleh ceritakan, saudara, benda begini. Ini pertama, rahsia SPRM. Jangan kita kacau. Mereka sedang membuat kesihatan. Kalau kita mendedahkan, setinya kita mengganggu urusan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Kita, yang warga Cita Damai, tidak boleh sama sekali mencampuri urusan tersebut. Dan kita berdoa agar dipercepatkan. Saya difahamkan, ada lagi rupanya. Ada lagi yang akan dicekup. Tunggulah, sebab itu awal tadi saya dah katakan bahawa orang-orang begini sudah tidak tidur malam. Tak mampu tidur malam. Kalau pasang aircon 5 tahap 3, 4 atau 5 pun masih panas berpeluh dalam suasana yang dingin. Mereka ini antaranya adalah pemimpin. Ada pemimpin kecil, ada pemimpin besar. Nama-nama itu terkait kerana dengan penahanan selama 5 hari. Ketua pegawai eksekutif sebut banyak perkara yang akan terbongkar. Ke mana wang itu pergi, daripada mana wang itu diambil, kepada siapa wang itu disalurkan, siapa orang mendapat manfaatnya, syarikat mana, dan tuan punya syarikat juga akan dipanggil. Walaupun ada juga beberapa syarikat yang telah pun mendapat kelulusan dalam rundingan terus, tetapi masih lagi belum melaksanakan kerja sepenuhnya. Belum bermula pun. Saudara, sebab pilihan raya dan sebagainya. Tetapi wang telah pun keluar. Ini juga akan menjadi persoalan. Saya dah kata semalam, kemarin, dulu pun saya dah beritahu. Tuan-tuan punya syarikat ataupun pemilik syarikat sebut, kalau benar anda ikhlas dalam mahu membantu negara menghapuskan elemen rasuah korupsi ini, saudara dah tampil ke depan. Jangan khawatir. Datang awal, serah diri, bagi tahu. Saudara macam mana ni, bad boy? Kenapa anda marah? Kenapa anda maki Datuk Anwar Ibrahim? Kenapa anda maki Datuk Zahid Hamidi? Kerana mereka memerangi. Saudara tak baik, saudara. Saya tengok dalam TikTok, dia dah marah. Ada orang marah. Bila saya menjelaskan, boleh maki perkataan-perkataan tak sepatutnya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Zahid Hamidi. Ini saya kata adalah antara golongan-golongan orang yang ada kaitan dengan keluarga mereka yang sedang disiasat. Ataupun pendukung-pendukung pemimpin tertentu. Nak marah macam mana? Tangan yang mencincang, bahu yang memikul. Saudara, ya Pak Bib, dia kata komisen dah sapu ini. Saudara Ferry Shu, tak ada kena-mengena dengan Datuk Rosmah Mansor ni. Ini isu berhubung dengan wang stimulus package ataupun peruntukan ransangan yang diumumkan oleh Yang Amat Muat Perdana Menteri ketika itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Waktu saat negara mengalami darurat. Apabila Perdana Menteri mengumumkan bahawa negara berada dalam kawasan darurat dan kita menghadapi masalah PKP. Rakyat terkurung di rumah.
Ada yang bunuh diri. Syarikat lingkup selingkup-lingkupnya. Ekonomi merudum. Tapi ada pula di kalangan orang-orang tertentu yang menangguk kekayaan. Di sini saya katakan mereka sanggup meneguk air mata rakyat. Mereka membuat kekayaan, mengaut laba daripada derita rakyat. Rakyat menderita. Jadi siapa ini nanti tunggulah. Kita kena tunggu keputusan yang akan diumumkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Ini cerita benar, saudara. Akan ada lagi tangkapan. Saya yakin. Tapi bukan semesti tangkap itu salah. Tidak. Biarlah dibicarakan. Kita nak tahu. Kita mahu segala-galanya tuntas. Sebab itu sekarang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim dibenci. Beliau akan dibenci oleh kumpulan-kumpulan kroni-kroni inilah, saudara. Nyudahnya cukup jumlah. Nyudahnya terkerak muka peta. Saya haraplah, saudara, kita harus berlapang dada, saudara. Kita tak boleh nak tuduh sana, tuduh sini, kait sana, kait sini. Apa yang dihadapi oleh negara saat ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah sedang pun melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Menyantuni dan menahan orang-orang yang diyakini terlibat. Sebagai orang tengah, ataupun pemimpin yang terjebak dalam elemen korupsi, kronisme, nepotisme. Ini kegiatan ini dibenci oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Hamidi. Kita, kalau siapa membenci Datuk Seri Anwar Ibrahim, artinya anda suka negara ini terus berada dalam keadaan berlakunya rasuah. Ini masalah sebenarnya, saudara. Anda bermasalah sebenarnya. Apabila anda maki hamun Datuk Seri Anwar Ibrahim, maki hamun Datuk Seri Hamidi, anda bermasalah sebenarnya. Masalah mental. Fikiran anda tidak tentram. Kerana anda merasakan bahawa orang-orang dan pimpinan yang anda sokong sedang dalam penantian. Ini mereka yang pentaksub. Ini tak betul ni saya kata. Kalau anda pentaksub dalam politik, kita kena berlapang dada. Tengok. Kami warga UMNO tak ada masalah. Bila Presiden UMNO dibawa ke muka pengadilan, kita tunggu. Tak ada pula kita nak marah kerajaan. Cuma kita mengatakan ini tindakan mengaitkan dengan tuduhan terpilih ataupun pendakwaan terpilih. Tetapi kita tak ada nak maki hamun. Cuma sekarang ni kenapa nak maki hamun Datuk Anwar Ibrahim? Apabila siasatan sedang dijalankan. Saudara bad boy, kami tahulah kaki sakau BN. Kenapa anda kata begitu? Ini masalah saya nampak anda ni cari isu lain, kait sana, kait sini. Kita bercakap soal Suruhanjaya Pencegahan Rasuah sedang menyiasat. Pasti akan ada orang tertentu yang akan dibawa ke muka pengadilan. Mereka ini tak tidur lena. Mungkin mereka mengupah anda untuk bercakap yang bukan-bukan. Mungkin dia menceritakan pada orang keliling. Dia kata, ni tak boleh ni. Sebab mereka sekarang diburu ketakutan. Pasti, saya yakin. Saya berkeyakinan dengan kemampuan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah untuk melakukan kesihatan. Sebab tahanan yang dilakukan bukan sehari dua, 5 hari saya. Maka pasti akan terbongkar. Dari mana, ke mana, siapa dan bagaimana korupsi itu dilakukan. Saudara, sekarang ni betul lah. Kata Datuk Seri Anwar bergantung Nazir Hamidi. Dia bukan bergantung. Kekuatan kerajaan perpaduan hari ini terletak daripada persefahaman dan kejituan antara UMNO dan Pakatan Harapan. Inilah yang sedang mahu dirobek oleh mereka. Kalau ini berlaku, kena ingat, saya dah bercakap berkali-kali, saya dah takkan nak ulang benda ni lagi. Kalau berlaku pada UMNO, orang yang akan memimpin UMNO, dia tarik sokongan, tempanglah usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan jika itu berlaku, maka mudah orang yang menentang usaha-usaha murni Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid, menangani isu korupsi ini, maka mereka akan dijatuhkan. Ini masalah yang perlu kita rakyat tahu dan sedar. Jangan kita benarkan, jangan kita izinkan situasi tersebut terjadi. Kita harus berlapang dada, kita harus menyokong usaha yang dilakukan oleh pimpinan dalam kerajaan perpaduan ini. Sebab mereka mahu menangani derita rakyat dah 60 tahun. 30 tahun lamanya rakyat menderita melihat orang lain kaya raya. Saya bercakap, saudara, negara ini tak sepatutnya adanya warga negara kita ni
tak sepatutnya hidup dalam keadaan yang penuh derita. Tak sepatutnya. Saya dapat juga kiriman bagaimana isu tanah di Kelantan, bagaimana isu derita rakyat, tanah dirampas, bagaimana isu tanah di Perak, bagaimana isu keadaan di Kedah, bagaimana keadaan di Selangor, bagaimana yang ditangani oleh saudara Fizi, bagaimana apa yang berlaku di Johor, apa berlaku di Pulau Pinang. Tak sepatutnya. Semua itu terjadi di negara kita sebab negara kita kaya raya. Bumi kita ini makmur. Sepatutnya tiap-tiap rakyat boleh dapat simpanan 1 juta setahun. Kerana hasil bumi anugerah ilahi. Dulu saya dah bercakap, saudara makan rambutan. Makan buah rambutan, biji buah rambutan tu campaklah atas ni dekat mana-mana kawasan. Tumbuh pokok rambutan, 3 tahun nanti dah boleh makan rambutan. Begitulah nikmat dan sesuatu anugerah ilahi terhadap bumi bertuah Malaysia ini, saudara. Tapi kalau kita tak jaga, kalau kita tak beramanah, artinya kita tak mensyukuri. Bila kita tak mensyukuri, maka bala bencana diturunkan oleh Allah. Saudara, saya tak mau bercakap soal lain. Banyaklah saya tengok cerita itulah, cerita ini. Buat apa? Kita tangani satu persatu. Saudara, main lagi parti mana yang korupsi. Parti tu jumpa parti mana korupsi. Saudara, anda bertanya dengan saya tak boleh jawab. Yang sedang menangani isu korupsi ini adalah Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Dan pegawai di Kementerian Pencegah Rasuah ini, SPRM, mereka bangga apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri, orang nombor 1 dalam kerajaan, menegaskan dan menekankan supaya mereka harus melaksanakan tugas tanggungjawab setuntas mungkin. Ini yang baiknya, saudara. Mereka pun sedang buat kerja. Ini dah buat-buat siasatan, nanti ada campur tangan orang politik pula. Ini keadaannya. Yang Eli, tangani isu 92 bilion. Itu yang paling penting. Apa hal ni, saudara? Saya, ferry issue ni, apa yang tujuan anda? Anda nak bawa ke mana? Saya pun tak faham lah. Jangan anda nak kait sana, kait sini, saudara. Tak baik. Saudara Kamarudin pula dia kata, sembang boleh lah. Hui, yahu. Ini bukan sembang, saudara. Ini bukan sembang. Semalam saya ada orang tanya dengan saya, bahawa apakah ini hanya terjadi di kalangan ikan bilis. Saya kata tidak. Ini pasti akan menyangkuti sama ada ikan kerapu maupun jerung-jerung besar. Tunggulah, saudara. Selalunya bila saya memberi pencerahan ini, tak lama lepas itu memang terjadi. Sebab saya dah bagi tahu, saya ingat dalam seminggu dulu pun saya kata, bahawa kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pasti akan melakukan tindakan untuk membentras kegiatan korupsi, kegiatan nepotisme. Ternyata semalam sudah ada tangkapan. Begitu juga macam mana dua orang datuk yang menjadi pengarah kepada syarikat. Seorang berusia 49 tahun dan satu orang lagi 59 tahun telah pun ditahan lewat petang semalam oleh SPRM kerana siasatan berhubung pembelian saham dan pengambil alihan konsesi syarikat Menara Kuala Lumpur. Dah ada pun cerita bagaimana mereka kononnya ada korupsi berbentuk pembelian jam mahal, wang ringgit. Saya tak boleh sebut satu persatu, saudara. Sebagaimana yang saya katakan, ini semua sedang ditangani oleh SPRM. Dan kita, warga Cita Damai, harus menyokong dan berdiri teguh di bawah kepimpinan negara yang mahu menangani isu korupsi ini. Kita tidak akan lagi bertoleransi dengan mereka. Saudara? Dan saya agak gembira juga bila saya mendengar dalam musim-musim pemilihan UMNO kali ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Azalina Osman, tiba-tiba boleh menawarkan diri untuk bertanding jawatan naib presiden. Dia seorang peguam. Dan semua orang kenal Datuk Azalina ni satu orang bersuara lantang. Dia menawarkan diri untuk bertanding jawatan naib presiden UMNO dalam pemilihan kali ini. Katanya, saudara, belum ada penawaran sah. Sebab pemilihan tak tahu bila akan dilakukan. Kerana antara juga terdapat beberapa senarai lain macam Datuk Johari Ghani, iaitu Ketua UMNO bahagian Titi Wangsa, yang juga Ketua Perhubungan UMNO UMNO Wilayah Persekutuan. Begitu juga Datuk Khalid Nordin yang masih lagi memegang jawatan sebagai naib presiden. Datuk Zamri Abdul Kadir, Menteri Luar. Saudara Hasni Mohamad, itu mantan Menteri Besar Johor.
Dan beberapa nama lagi akan diumumkan. Jadi cuma saya agak seronoknya kerana melihat bahawa Datuk Seri Azalina adalah merupakan wanita pertama yang menawarkan diri bertanding jawatan yang agak tinggi dalam hierarki kepimpinan Parti UMNO. Jawatan naib presiden atau jawatan tertinggi, belum pernah ada lagi wanita menjawat jawatan sebagai naib presiden. Apakah UMNO sudah pun melakukan islah dalam kepimpinan? Itu yang saya katakan sekarang ni, saudara. Sebab kita juga mencari pemimpin-pemimpin yang berjiwa tegas, yang matang, yang berani dalam menghadapi segala cabaran. Saudara, itu keadaannya. Kita mendoakan agar Datuk Azalina benar-benar dapat diketengahkan sebagai pemimpin masa depan negara kita. Jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.